Okay, Assalamualaikum and good day everyone. Welcome to the webinar series for students. Build your own game with Microsoft MakeCode. Okay, adik-adik, hari ini kita bersama presenters kita daripada Projek Mika, Encik Ardian dan Encik Arifin. Untuk pengetahuan semua, Encik Arifin daripada London live dengan kita hari ini. Alright, Yes. so hopefully semua akan benefit from this session dan saya serahkan kepada Encik Ardian dan Encik Arifin. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada adik-adik, kepada penonton-penonton. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Microsoft Malaysia dan kepada Fairuz selaku moderator pada hari ini. Dan hari ini sebenarnya kita amat bertuah kerana dapat bersama-sama salah seorang rakan saya Projek Mika London daripada London, iaitu Encik Arifin. Encik Arifin, apa khabar? Boleh? Baik. Alhamdulillah. Pukul berapa dekat sana Sekarang ni 6.30 pagi. 6.30 pagi, okey. Pukul 2.30 petang. Okey. Alright. So hari ni 24 Disember, hari Khamis. Okay. So besok semua akan bercuti. Namun demikian adik-adik semua dah lama cuti rasanya bukan setakat cuti yang cuti sekolah yang rasmi, tapi kita dah lama berada di rumah dan mengikuti pembelajaran secara online daripada dulu sampai sekarang, pada bulan 3 lepas tu dah buka sekolah, lepas tu kita cuti sekolah balik. Tetapi saya rasa tahun ni adalah tahun yang agak menarik, yang mana pembelajaran secara online, webinar ni telah menjadi salah satu daripada aktiviti harian kepada anak-anak, guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Okay, so hari ni apa kita nak buat ni? Cikgu Arifin. Okey, jom kita start. Okey. So hari ni apa agak-agaknya? So hari ni kita nak belajar build your own game with Microsoft MakeCode. Specifically untuk hari ni adalah MakeCode Arcade. Okay. So Microsoft pun boleh buat game juga Ada boleh. Boleh buat game nama dia adalah Microsoft MakeCode betul Okey. So hari ni kita nak belajar macam mana nak buat game, terutamanya game yang retro retro ni adalah maknanya game yang lama-lama sikit. Dia punya look and feel macam kalau tiba-tiba tanya ayah ke tanya kakak dulu kita ada main game dekat konsol. Okey, alright. So kalau tengok kan dekat slide tu nampak tu dia ada butang A dengan B, lepas tu dia ada cursor sebelah kiri atas. Seperti biasa macam Game Boy lah, kan? Okey. So yang uniknya kan, tak perlu nak ada fizikal ataupun alat yang dedicated. Boleh gunakan handphone je, nampak ni. Saya boleh buat game, dan kita boleh main dekat handphone kita. Betul tak, Cikgu Arifin? Betul? Betul. Okey, jom. Ada komputer ataupun handphone, boleh masuk internet dan kita boleh buat ikut arcade. Right. Jom, hari ni kita nak belajar macam mana kita nak buat game kita sendiri. Okay. So a bit about saya lah. Saya Ardian Okay, so kita adalah salah satu daripada trainer yang akan mengupas, yang akan share berkenaan dengan coding, computing, physical computing dan sebagainya. Okay. So kita tengok pula Cikgu Arifin punya. Ini Cikgu Arifin. Okay. So saya dari Projek Mika di London. Jadi saya akan juga bagi demonstrasi lah sikit-sikit hari ni macam mana nak buat game menggunakan Microsoft MakeCode Arcade. Alright. Okey, jom kita teruskan. Tanpa membuang masa. So kita apa yang kita nak buat hari ni so kita first sekali kita akan introducekan MakeCode Arcade. MakeCode Arcade ni dia satu family yang besar kan, dan lepas tu dalam pukul 2.40 nanti kita akan specifically pergi ke MakeCode Arcade dan lepas tu kita terus buat satu game yang simple. Dan kita kupaskan sedikit lah apakah kepentingan kenapa kita nak try buat game kan, kenapa kita nak belajar coding
juga dan apa ni, just a simple game concept lah, game design concept, kan. So by the end of this session ni, harap adik-adik atau cikgu-cikgu atau parents yang ada ikuti webinar ni interested lah to try MacCode Arcade ni, kan. So ni tadilah saya kata. So kalau dekat adik-adik, dekat adik-adik ni supaya faham game design concept, kan, lepas tu nak jadi digital innovator lah, kita asyik jadi digital user je kan, kita asyik guna je kan. Jadi kita nak dengan harapan azam baru tahun 2021 ni, kita nak jadi digital innovator, kan. Kalau ada educators yang mengikuti siri webinar ni, harap-harap kita boleh bagi tahulah dekat student-student kita, kan, anak-anak murid kita, ada satu platform yang daripada Microsoft yang kita boleh ajar ataupun kita bagi exposure lah dekat student-student, kan. Dan juga kepada parents, kadang-kadang ni parents ni asyik duk tengok anak-anak main game je, especially sekarang ni tengah semua dekat rumah je, kan. Asyik kira bad impression lah game, kan. Tapi at least can see the value of coding and game development as an important future ready skill for the children. Okay, itu dia. Itu adalah salah satu kita punya today punya outcome daripada student kepada guru-guru dan juga kepada parents yang mengikuti. Walaupun mungkin tak ada parents, mungkin ada guru-guru yang juga merupakan parents. Okay, alright. So seterusnya kita so kalau ini kita dia, pergi kalau kita tengok dekat link bawah tu ada maccode.com. Kita pergi maccode.com, this is the landing page lah, kan. So this is the family, dia ada 6 family dalam MacCode tu. Rasanya siapa yang dah try, rasanya dekat Malaysia popular Microbit, kan. So kalau kita gunakan Microbit, kalau nampak kat gambar saya tu ada Microbit. Itu adalah Microbit. Ini Microbit version 2. Maksudnya dia ada bunyi, ada sensor bunyi. So saya petik jari, dia akan display nama. Okay. Kalau buat apa lagi boleh? Kalau saya tekan butang A, saya tekan dekat simbol ni, dia ada bunyi. Harap dapat dengar lah. Okay. Kan? Kita nak bagi teaser 2021 nanti InsyaAllah kita akan ada sesi webinar untuk Microbit version 2. Syarifin so seterusnya kita ada salah satu family ni, kita ada Adafruit. Itu kita ada Adafruit. Adafruit dia macam ni. Dia lebih kurang bentuk dia macam Microbit juga cuma dia bentuk bulat, kan. Tapi kelebihan dia ada LED yang warna-warna lah, kan. Kalau boleh buat macam Iron Man saja. Boleh buat Iron Man kat sini tak? Boleh buat Iron Man tak? Boleh tak? Dah program ke belum Belum ni. Tak ada. Boleh program buat macam tu lah, kan. Yes. Itu salah satu ni. Jadi antara kelebihan MacCode ni, Microsoft MacCode ni, untuk Microbit, untuk Adafruit dan Arcade nanti yang lain-lain juga, dia ada simulator. Jadi tak semestinya kita perlu beli semua physical computing ni, kan. Dia kita boleh belajar programming hanya menggunakan simulator saja. Tak perlulah nak beli dulu, kan. Tapi kalau dah ada, banyak projek boleh buat, kan. Betul. So seterusnya dalam Microsoft MacCode family ni kita ada yang untuk Minecraft, kita ada untuk Lego Mindstorm, kita ada Robot Q, dan hari ni kita akan belajar ataupun kita akan share berkenaan dengan Microsoft MacCode Arcade. So kita tengok itu. Kita nak hence kita MacCode ni adalah boleh back sikit lagi. Kita nak tutup sikit it's about hands-on computing education. So that hands-on ni kita nak buat coding, dan kita nak buat projek, dan kita boleh tengok result dia sama ada dalam MacCode, dalam Microbit, Adafruit, ataupun dekat kita punya handphone sebagai kita punya konsol kepada MacCode Arcade. Alright. Next. Alright. Teacher Arifin. So kalau kita pergi link, kalau tengok dekat link bawah kiri tu ada arcade.maccode.com. So this is the landing page lah.
Kan. So kalau kita tengok pun landing page dia macam tak serius lah, sebab dia game kan. Untuk create the interest lah for people to just try to learn coding kan. Okay. So kita nak tunjuk tak sikit? So sekejap, nanti dulu. So dekat dia MacBook Arcade ni dia web based kan. Lepas tu dia dia tak susah sangat sebenarnya sebab dia menggunakan block coding. Tapi siapa yang nak challenge sikit, dia akan dia ada toggle untuk kita switch antara block coding JavaScript dengan Python. So siapa yang nak challenge pun boleh. So it depends. So dia this is why untuk as early as mungkin darjah 3, darjah 4. And kalau budak sekolah menengah atau undergrads, I think it's better for you to go to JavaScript and Python lah. Okay. Jom, tak sabar nak tengok ni macam mana kita nak buat code, kita nak buat game ni. Okay. So hari ni kita nak buat game sebab sekarang ni semua pasal COVID ya kan. So inspirasi saya hari ni untuk nak ajar, untuk bagi exposure adalah untuk kita buat satu game. Kita nak perangkan COVID. Dan kita nanti kan lepas ni kita bagi tengok dulu game tu macam mana, kan? Alright. So Alright. Okay, ini kita punya mula kita cuba mula. Macam ni tadi. Kita ada game kita. Okay, so dekat slide saya, dekat atas tu ada QR code untuk presentation slide menggunakan Microsoft Way. Siapa yang boleh boleh scan saja presentation ni, dia punya slide ni lah, kan? Dan juga dekat bawah tu adalah dia punya game yang kita saya dah codekan untuk sesi kali ni lah, kan? Jadi antara kelebihan, satu lagi kelebihan MacCode ni, selain dia ada simulator, dia boleh share. So kita buat je, kita terus boleh share dah dengan kawan-kawan ke, kan? Dengan parents ke, selalunya dengan kawan lah, kan? Kita terus share. Okay, menarik tu. So ini adalah salah satu ciri-ciri Microsoft MacCode yang menarik. Bila kita buat game, dah siap projek tu, boleh share macam Teacher Arifin cakap, boleh share dengan kawan-kawan dan kita boleh bermain. Okay? Dan sebenarnya kita boleh, kawan kita bila dapat kod tu pun, dia sebenarnya boleh edit tak? Rasanya boleh edit kan? Boleh. So, okay, so kalau siapa yang scan QR code ni, nanti kita boleh terus main. Kita give a try first, maybe dalam 30 second ke 1 minute ke, scan QR code yang bawah tu, kan? Yang Digital Heroes MacCode Arcade. Okay, just to see, ataupun Adian boleh tunjukkan dekat kamera ke macam mana? Okay, sambil-sambil tu rasanya Teacher Arifin pun boleh klik dekat link tu, boleh main dekat PC. Kita tunjukkan dekat PC boleh main, dekat handphone pun boleh main. Okay, ini adalah game yang telah kita buat tadi tu. Okay, right. So kita pun tekan dekat A lah, kita nak start. So nampak tu. Ni saya tunjukkan dulu tanpa kita tekan. Itu dia punya sprite ataupun dia punya objek. Okay, objek ni kita nak main tembak-tembak sebenarnya, kan? So, kita nak main tembak-tembak tu, kita tekan A, kita pun boleh. Okay, kita tekan A sekali lagi, kita boleh naik atas kiri kanan, dan kita tekan A ni dia tembak. Nampak tu dia keluar, dia keluar dia punya peluru. Okay. So kalau saya tengok saya punya ni, kan, jadi dia terus kita boleh code dan kita terus boleh main, kan? So dekat sini kalau kita nampak, kita ada 3 karakter. Satu spaceship kita ini yang kita gerak atas bawah ni. Alright. Lepas tu yang virus COVID tu yang terbang-terbang ke arah kita tu. Right. Oh, tu dan virus tu. Ketiga, virus lah, virus COVID lah, kan? Dan ketiga adalah misal yang kita tembak tadi lah. So ada tiga elemen dalam gaming. Tadi adalah subjek kita kita lah player. Okay, yang macam kita punya kapal terbang tu. Lepas tu kita punya enemy, musuh tu adalah coronavirus tu yang ada macam duri-duri color merah kan. Dan yang ketiga adalah weapon ataupun kita nak tembak, kita nak dapat markah. Okay? Yes. So dalam design konsep pula, nanti kita
kena gerakkan kita punya karakter kan. Jadi kalau dalam kes ni kita nak bagi karakter ni bergerak dalam bergerak dalam skrin. Lepas tu kita nak bagi ada nyawa dekat atas ni, ada 3 nyawa dan juga markah kan. Obviously markah lah kita main game kan. Alright. Jom kita buat kita kupas satu-satu berkenaan dengan konsep dan macam mana nak buat dia. Okay, so mungkin boleh pergi balik kepada presentation kejap sikit. Presentation alright. Kita sebelum kita mula ni. Okay, tadi tu. Okay, next tadi tu. Okay. So kita akan pergi kepada arcade.mekcode.com mungkin Teacher Arifin boleh tunjuk arcade.mekcode.com tu macam mana. Lepas tu nanti terus pergi tab kepada yang dah kita nak tunjukkan macam mana nak buat game ni. Okay. So yang pertama ni kita create a sprite. Sprite tu adalah objek objek yang kita namakan dia sebagai sprite dan lebih kurang dia punya bentuk dia macam spaceship. Okay, jom kita tengok. So sekejap. So siapa yang dah scan tadi ni, nanti kiranya lepas ni kita boleh bacalah, tengok kalau nak start from scratch kan, kita just ikut macam tutorial sinilah. Nak create dia macam mana semua kan, satu-satu. Kan? Right? So kita tengok kita bagi hands on lah. Kita bagi hands on lah. Alright. Okay, kita buka arcade.mekcode.com dulu, nak tengok macam mana. Buka tab baru, tulis arcade.mekcode.com. Yang ni yang dah ada kan? Oh, ni, ni. Nak tengok muka dia macam mana. arcade.mekcode.com. Okay, so bila kita tekan arcade.mekcode.com, cuba tengok kita boleh start dengan new project dan projek-projek yang kita dah buat tu akan ada dekat sebelah kanan. Okay? Yes, ini ada projek-projek kita. Alright. Dan kita boleh, kalau kita nak tengok tutorial yang ada, kita boleh scroll di bawah, ada banyak resources yang kita boleh belajar kan. Tak tangan ni sebenarnya kan. Betul, banyak sangat projek-projek ataupun game-game yang menarik untuk kita cuba. Okay, so sekarang ni kita nak cuba buat game seperti mana yang kita share. Okay. Nanti cari mungkin boleh start kita terus tekan new project lah kan. So dekat sini saya dah siapkan projek supaya kalau tak sempat nanti kan. Right. Jom kita kupaskan satu-satu. So dalam mana-mana Mekcode Microbit, Adafruit ke kan, ataupun arcade ni, sebelah kiri kita ada simulator dia, right? Tengah ni adalah toolbox dia untuk blok-blok coding yang kita boleh gunakan. Nanti saya tunjukkan. Dan sebelah kanan sekali adalah canvas dia lah kan. So kita boleh scroll out, jadilah kita boleh gerak lah kan. So untuk hari ni dia tak berapa banyak sebenarnya, tapi dia ada 1, 2, 3. Ni adalah apa akan jadi, dan juga yang ini adalah optional. Tak banyak lah, okay je. Okay, boleh. Alright. Okay. So komponen pertama. Komponen pertama. Okay. On start yang penting on start tu. Okay. On start tu nak ambil kat mana? Okay. So on start tu kita ambil dekat loops. Kita turun bawah sekali on start. Dia color hijau kan? Semua ni dia ada color. Okay. So color, so antara paling best block coding ni dia adalah color code. Kan? So kalau kita nampak ni hijau, so mestilah dia color hijau. Toolbox dia color hijau. Macam itulah kan. Lepas tu lupa nak cakap. Tadi kalau saya cakap kan, ada yang boleh block coding dan juga JavaScript. So dekat sini kalau kita tengok ada blocks, lepas tu kita boleh swapkan kepada JavaScript. Kan, dia line coding lah siapa yang lebih prefer ini kan. Kalau kita letak option bawah ni kita boleh pilih lah antara dua. Dari JavaScript ataupun Python. Okay. Yes. Right. Okay, menarik tu. Kita pergi blok dulu lah Okay. So dia interchangeable lah kan. Kalau kita code dekat JavaScript, kita boleh tukar balik pada blok. Kan? Right? So kita pergi kepada loop, pada start. Okay. Lepas tu kita tadi dah kata kita nak create satu kita punya spaceship lah kan, kita punya hero kan. So nama karakter dia dekat sini adalah sprites. Okay.
So kita pergi atas ni, sprites. Okay. Kita set my sprite. Okay. Ini adalah untuk create lah. Okay. Nanti kejap. Saya keluarkan semua yang tu. Yang bawah ni. Tapi kita nak dia ada canvas dia. Kita disablekan lah dulu. Nanti tapi kita akan masukkan semua sekali. Sekejap lagi. Okay. Kita nak tunjukkan komponen utama dia dulu. Okay. Macam apa itu sprite. Lepas tu apa sprite tu terdiri daripada player dan juga enemy. Dan kita ada dia panggil projectile. Projectile tu adalah yang missile kita lah. Peluru kita dan sebagainya. So mula-mula tadi sprite create sprite ni. Tadi kita ambil yang first tadi. Right, saya tarik yang ni. Right, so tadi just create variable satu name. So dekat sini saya letak digital heroes lah. Okay. Dan kita tengok sini ada sprite, lepas tu ada petak ni. Petak ni kita boleh sebenarnya lukis kita punya karakter tadilah kan. Kalau ni selalunya kalau orang belajar smiley terus je kan. Kalau ada tak galeri dia ataupun ada tak gambar yang dah siap? Kalau kita tak pandai lukis. So tadi saya buat smiley, sudah ada smiley tengah-tengah keluarlah dia. Kan. Alright. Betul. Okay. So kalau tak nak lukis sendiri kan, so kita boleh pergi galeri. Dalam galeri ni kita ada dia dah dia dah preset lah kan. Kita buatkan lah gambar apa. Kita boleh pilih gambar apa kita nak kan. So kita buat burger. Burger burger. So kejap lagi dia akan keluar burger lah. Okay. Tu burger dia. Okay. Alright. Macam mana buat burger tu jalan-jalan Boleh? Okay, so sekarang ni kalau kita kita gerakkan joystick ni dia tak jalan kan? Okay. Kita nak gerakkan ni. Okay, so sekarang ni kita pergi ke controller move. Kalau tengok sini kan? Kita pergi move. Move dekat mana Okay, move tu dekat controller. Dekat controller lah. Sebab kat sini kalau kita kat butang-butang ni selalunya dekat controller lah. Right, so kita nak movekan apa? Kita nak movekan digital heroes kita. Nama sprite yang kita bagi tadi tu kan? Okay. Yes. Okay. Lepas tu dengan button. Okay. So bila kita dah letak move tu je dia boleh gerak. Okay. Dah gerak dah. Okay. Right. So kalau kita perasan sini ada plus kan? Plus ni apa benda? Right. So plus ni dia adalah X dengan YX. Okay, so siapa yang dah mungkin dah belajar ni velocity lah. V adalah kelajuan pada paksi X dan juga pada paksi Y. Okay. So kita sekarang ni dia punya default dia 100-100 lah. Kan? Dia gerak sama je lah. Okay, so kadang-kadang kita selalu nak lajukan. So kita letak 200. Dia laju Okay. Oops. Okay, try laju lah. Okay. Sekarang laju lah. Kan? Okay. Alamak, terkeluar siap. Kan, sebab laju sangat kan. Kan? So tak boleh lah macam ni kan. Mana nak cari kan. Okay. So, lepas tu kita cari, kita tengok set. Okay. Ini dekat logic. Bukan. Dekat sini, dekat sprite, sorry. Dia punya fizik so dekat mana? Dekat sini, dekat effects. Okay, effects. So kita tarik sini. Okay, tadi so kita kena specify lah. Tadi kita buat digital heroes. So kita selectkan digital heroes, stay in screen on. Okay. So sekarang ni dia dah tak boleh kod. Kenapa dia keluar juga? Cuba saya lagi. Okay, sekarang dia tak boleh dah. Keluar dah. Okay, so kita nak cerita kat sini sekejap kan Okay, so jangan risau berkenaan dengan coding. Coding ni dia cuma block coding dia mudah. Cuma kita ambilkan block coding tu masuk dekat tempat yang sepatutnya. Okay, dan satunya coding ni dia kena berturutan. Dia punya dia panggil sequence sequence pertama, sequence kedua dan sequence ketiga. Macam sequence pertama tadi kita set digital hero kita nak burger. Okay, yang kedua kita buatkan digital hero kita bergerak-gerak. Okay, yang ketiga kita nak dia stay dekat dalam screen.
Okay, so kalau kita baca tu sebenarnya coding ni tak susah sebab dia bahasa Inggeris. Kan? Dia bukannya bahasa alien pun. Bahasa Inggeris tu mudah difahami. Betul. Kan? Kalau tak faham, bahasa alien yang dekat JavaScript ni kan. Ni bahasa alien kan. Faham juga tapi dia susah sikit nak faham. Tapi dalam blog ni dia senang nak faham kepada siapa yang mungkin ada masalah apa dekat sini juga bila kita dengan adanya bahasa Inggeris dengan coding dengan menggunakan bahasa Inggeris ni, okey, insya-Allah adik-adik semua kalau minat boleh improvekan penguasaan bahasa Inggeris jugalah, betul tak? Encik Rifan kan? Betul. Yes. Betul lah. Encik Adian. Ada soalan daripada boleh. Dia tanya, cikgu boleh tak hantar link terus ke game tersebut? Hantar link ke yang ni demo saja kan? Dia kena buat dulu projek. Lepas tu kita tunjukkan bila kita buat projek, nanti kita dekat atas tu atas button share, nampak tu ada sebelah home. Encik Rifan tengok home tu, sebelah atas tu. Okay. Ada share. Bila tekan share ni kan, cuba tekan. Kita tengok dulu. Okey. Dia akan keluar publish project. Bila kita tekan publish project ni ataupun kita bagi nama atas, bila kita tekan publish project ni kan, dia akan terus keluar URL ataupun dipanggil address. Okey, cuba kita buat live demo. Okey. Bila dia publish project ni, terus akan keluar dia punya link tu dan boleh share dengan kawan-kawan lah. Macam tu. Mungkin ini menjawab soalan. Sekarang ni dia boleh dia terus generate QR code dah kat bawah ni Dan. Betul. Boleh QR code pun boleh hantar gambar ni kepada kawan untuk scan. Yes. Ataupun kita ada scan kita ada QR code ni, tunjuk dekat kawan, kawan ambil handphone scan ataupun kita hantar kepada link dengan QR code tu dengan WhatsApp lah. WhatsApp je lah. WhatsApp je lah ni. Ambil ni, copy dekat WhatsApp, dapat dekat kawan sana tekan dah boleh main dah. Ataupun kawan sana boleh ubah lah. Okey. Okey, jawab soalan tu kot. Okay, thank you. Boleh Fairuz Okay, thanks. Thank you adik Haris Nama dia Haris Haris daripada mana tu? Sekolah mana katnya tu? Dia tak mention pula. Apa tak? Okey, jom kita teruskan. Kita pun dah almost pukul 3 ni, setengah jam lagi ni Arifin. Oh, ya ke? Okay. Alright. So, karakter tadi dah boleh gerak kan? Oh, lepas tu kalau kita nak try, kalau especially dekat komputer lah kan? Kamera. Okay, so kalau dekat komputer, dekat sini kita klik sini, dia boleh ada keyboard mapping. So kita boleh selain daripada kita ambil mouse, kita gerak-gerakkan joystick ni, kita boleh juga guna keyboard lah. Okay, gerak, keyboard tu nak try kan? Kita tekankan dekat keyboard tu, dia ada arahan dia lah ataupun di depan luar. Yes. Okay. Guna WSA dengan D sebagai cursor ataupun guna arrow key. Yes. Okay. Alright. So sekarang ni tadi kalau game konsep ni sentiasa ada nyawa lah kan. So kita pergi kepada info, right? Lepas tu kita cari live kan. Kita set live 3. Alright. Okay. So basically untuk karakter kita dah siap lah. Satu bagian. Kan? Ada 3 nyawa. So kalau letak 5 adalah 5. Jadi menyawa lah. Kalau letak 10? Tapi 5 panjang sangat. Kan? Nanti kejap. 5 dia jadi 5x je lah. Kalau 3 tu dia buat lagi, dia letak 3 nyawa lah dalam tu. 3 simbol. Tapi kalau kita nak setkan lebih daripada 3, dia akan tulis kali 5. Okay? Yes. Right. Itu salah satu game yang penting ni. Mana-mana game so far lah yang saya perasan kan. Kebanyakan game semua ada nyawa. Betul tak Arifin Betul. Itu mana best kalau main hidup je. Kan. Okey, silakan. Okay. So kemudiannya kita nak setkan, kita nak tembak lah kan. Okay. So kita carikan controller. Nak bertembak ke? Burger bertembak lah kan. Tak okay lah. Burger tembak lah. Jom. Kita tengok macam mana burger tembak tak, kita tukar je. Boleh, tak ada masalah. Tak apa. Kita buat burger. Buat burger? Kita teruskan burger. Janganlah. Okay. Okay, tak apalah sajalah. Okay. Right. So sekarang ni kalau ikut controller, kita cari on button A is press. Okay.
So kita dragkan saja. So kalau kita terdrag macam salah drag, kita just tarik sini dan buang saja, tak ada masalah. Kan kalau tersalah lah. Okay, on button A tu dekat kita punya konsol lah ataupun dekat kita punya simulator nampak ada button A dengan B kan. Itu maksudnya button A. Kalau kita B lah. Okay. Kalau ataupun ada any lah. Any lah, kita tekan A atau B ataupun dekat cursor tu dia akan tembak. Okay, so kita pulang kepada kita punya pengaturcaraan, kita punya programming ataupun kita punya hasrat tu macam mana kan. Kebiasaannya orang gaming ni A tu tembak lah kebiasaannya. Okay. Right. Okay, so kalau kita tertarik ke salah tak terbuang ke kan, alamak tersilap kan, just kalau gunakan keyboard tu, tekan Ctrl Z, dia keluar balik lah, undo kan. Jangan risau. Adalah shortcut yang biasa lah kalau untuk undo Ctrl Z. Okay. So sekarang ni kita nak create tembakkan peluru kita kan. So pergi sprites, okay, turun bawah sikit. Lepas tu cari projectile. Projectile ni maksudnya peluru lah, nak tembak kan. Right. So kita tarik yang ini. Set projectile. Okay. Ini saya dah siapkan lah. Okay, kita dah siap dah Right. So kita namakan lah satu lah, peluru ke fire ke kan. Terpulang. Lepas tu kita kena lukis lah peluru kita macam mana kan. Ataupun nak tembak strawberry ke kan, nak tembak buah ke, terpulang. Tembak ayam ke kan. So projectile ni kita setkan dia daripada mana? Daripada Digital Heroes lah kan. Digital Heroes nama kita punya sprite ataupun nama kita punya subject lah kan. Yes. Okay. So kalau kita dah letak sini, bila kita tekan butang A, dia dah tembak. Dia terus dah keluar dah. Okay, cuba gerakkan sambil-sambil gerakkan. Gerakkan sambil tembak. Dah keluar dah. Wah, hebat. Tapi ni macam tipu, banyak sangat peluru tembak kan. Jadi kita add pause. Tak nak bagi banyak sangat peluru keluar. Banyak sangat lah kan. Kat mana nak cari pause tu? Kita dekat loops, cari pause kan. Okay, so dekat sini berhenti sekejap. Kalau 300 second kan. So dia tak boleh lah tekan, dia tetap ada delay 0.3 second kan. Tak adalah macam tadi. Right? Dia tak ada macam machine gun lah. So kalau kita tengok tadi peluru with VX 200 dengan VY kosong. So kalau kata kosong ni kita letakkan dia macam contohnya kita tengok apa jadi apa jadi. Okay. Right. Okay, so kalau kita tengok dia akan bergerak, dia tak tegak lah. Dia ke bawah. Sebab dia ada Y tu adalah dia adalah dia menegak kan. Kalau yang X tu dia mendatar. Okay. Right. So sekarang ni kita tengok dia pergi 200 kelajuan 200 dekat mendatar, tapi dia ada sikit dia punya laju dia dekat sebelah ke atas pula. So dia jadi sengit lah. Right. Okay. So just as a game concept lah kan. Untuk bucu atas kiri ialah 00 kalau siapa belajar koordinat lah kan. Okay. So kalau dekat sini kat bawah ni, bawah kanan, dekat bucu bawah kanan adalah 160 untuk X dan juga 120. So siapa yang nanti nak buat game design konsep menggunakan Unity ke kan, ataupun ada game platform yang lain, game development platform yang lain, so mostly akan gunakan samalah koordinat sistem yang sama macam ni lah. Right. So nanti kan masa kita buat karakter COVID nanti mungkin lebih nampak lah daripada sini kan. Right. Okay, so sekarang ni kita dah ada projectile kita ada peluru. Right. Apa lagi elemen yang missing So tadi virus COVID tu lah kita punya enemy lah, kita punya musuh kan. Kita nak tembak tu mesti nak kena siapa kan. Bila nak kena siapa tu, and then nanti kejap lagi ada konsep bila kena dapat tak markah. Okay, kita cuba nanti cari. So siapa-siapa yang biasa dengan microbit ke contohnya kan,
biasanya kita akan gunakan loops dan forever, sentiasa. Kita nak sentiasa generate enemy kan. Tapi kalau dekat arcade ni dia ada satu lagi dekat toolbox ni, nama dia game. Right. So kita ambil on game update every 500 kiranya setengah saat kita akan ada satu COVID yang barulah. Kita buat macam tu. Instead of forever sekejap lagi kan penuh screen kita dengan COVID. So yang ni dia dah setkan delay, siap-siap dah. So on game update every 100 second kan. Yes. Setiap 0.5 second akan keluar kita punya musuh-musuh dia. Okay. So sekarang kita nak tengok macam mana nak buat musuh tu. So again kita nak create satu karakter ataupun sprite. So pergi sprite and then kita tarik kat sini. Right. So sekarang ni kita nak setkan dia COVID lah. Okay. Nanti boleh letak nama apa-apa, dia terpulang. Right. So dekat sini saya dah setkan virus, saya letak gambar ni. Virus COVID lah kan. Agak-agak lah macam ni bentuk dia. Right. Betul. Lepas tu kita nak setkan dia sebagai enemy. Okay. So nanti ada yang kita boleh ambil food ni, maksudnya nak tambah nyawa kan. Projectile tu kita dah memang guna projectile tadi. So selalunya kita guna player, food dengan enemy kan. Kita boleh juga tambah yang lain sebagai contoh kalau game elemen lain, kalau kita buat game kadang-kadang kita boleh kutip something untuk dapat bonus. Betul tak Arifin Betul. Kita boleh jumpa something, kalau yang ni kita kena elak, yang ni kalau dapat bonus. So itu yang kita boleh letakkan new kind of dia panggil sprite lah. New kind of, kita boleh letakkan bonus, kita boleh letakkan enemy, boleh letakkan food, boleh letak ammo, peluru dan macam-macam lah. Okay, bergantung kepada game konsep kita atau game design kita. Okay. Jom. Lepas tu kita akan kena setkan dia punya fizik je lah kan. Okay. So first kali kita cari ini set position yang ini, kita ambil fizik yang ini, right? Okay. Kita tarikkan nanti keluar. Okay. So kita setkan dia tadi X, saya kata 160 ni maksudnya paling hujung ni lah. Ni kan. Right. Okay, 160 okay. X je lah Okay, X Okay. Right, lepas tu Y random kosong hingga 120. Maksudnya dia ada dekat atas atau kat bawah lah kan. Okay. So dia sentiasa dekat paksi X ini dan juga dia random lah daripada atas ke bawah kan. Right. Nampak tu dah penuh dah tu. Dah penuh kan. Penuh dah. Okay. Dia tak bergerak. Dia duduk situ. Tak bergerak. So macam mana nak gerak kan? So kita cari velocity. Kan? Nak gerak je cari velocity lah. Okay. So dekat tadi sini. Tu dia punya position posisi. Yes. Dia punya position. Sekarang ni position dia kita nak daripada 160 dekat pasti X tetapi secara random, secara rawak daripada 0 sampai 120. Yang pick random tu boleh ambil dia punya block tu daripada max Dia punya color dia adalah color purple. Purple. Alright. So dekat bawah sini lah kita carikan pick random. Pilih secara rawak. Yes. So kita kosong dekat Y dekat atas ni dan 120 dekat bawah ni kan. Right. Lepas tu kita kena setkan velocity. Maksud okay, tadi kan dekat sini nombor besar, sini nombor kecil. Jadi kita kena gerakkan dia pada negatif lah. Okay. Daripada negatif kanan 50. ke kiri adalah negatif ataupun tolak. Okay. Kalau kita gerak daripada kiri ke kanan, dia akan jadi positif lah ataupun tambah. Okay. So lagi besar nombor ni, lagi laju lah dia punya virus tu kan. Susah ni. Kan? Menang ni. Habis nyawa. Okay. Right. So letak 50 lah. Okay. Okay. Alright. So again kalau kita letak value dekat Y ni, so kat sini dia akan sengit lah, dia tak gerak straight je lah kan. Semua sekali dia gerak sengit, nampak macam tu. Right. Okay. So kita gerak kosong lah sebab kita nak buat dia gerak daripada kanan ke kiri saja kan. Secara straight line
Okay. Yes. Alright, so selain pada tu kita ada physics ni, kalau kita tengok nanti dia ada yang set acceleration. Kita, so kalau kat sini dia semakin ke kiri dia semakin laju. Kalau kita terperasan kat sini dia laju kan, sini dia slow sikit, sini laju. So ujung tu dah laju ini optional lah kan. Tapi lah. okay. So this is yang paling basic lah. Asas paling basic. Asas lah. So dekat atas ni tadi karakter kita, yang ni kita dah tembak, yang ni adalah COVID tu tadi kan, enemy dia. So apa sekarang ni akan terjadi, kita kena setkan apa terjadi, right? Apa terjadi kalau kita langgar virus. Itu satu apa akan terjadi. Nombor duanya nanti, apa akan terjadi kalau peluru kena kepada virus tersebut. Betul kan? Ada dua benda. Kalau kita tak set apa-apa, dia lalu je lah. Kan? Kena kebal. Kebal kan? Ni dah ada imunisasi lah ni kan, virus. Imunisasi lah okay. Alright. So first kali kita kena cari apa jadi bila kita tembak kita punya misal tu kena COVID lah kan. So kita again pergi sprites, okay, and then kita turun bawah sekali, kita cari overlaps kan. Overlap ni dia bertembung dia bertembung ataupun dia overlap tu dia bertindih. Kalau kita punya ni bertindih, maknanya kalau peluru bertindih dengan virus, kalau sprite kita bertindih dengan virus, apa akan jadi. Sekarang ni kita nak tengok apa jadi kalau peluru tu dia bertembung dengan virus. Okay, silakan. Okay. So kita setkan dia projectile. Apabila projectile langgar dengan enemy, tadi kan kita dah set tadi COVID sebagai enemy, yang ini obviously sebagai projectile lah sebab kita ambil kat projectile tadi, right? So kita nak destroy other sprite. So enemy ni under other sprite, okay? So ini basic dia lah. Okay, musnahkan. Okay. Sekarang dia dah hilang kan, dia macam, tapi macam hilang je kan. Kan. Kita mesti nak dia mestilah ada drama sikit lah kan. So kita tekan plus. Alright, so kita ada banyak option kat sini. Dekat sini saya pilihkan warm radial. Okay, dia macam ada api-api lah kan. Adalah boring sangat, dia terus hilang je kan. So ada banyak lagi efek-efek lain yang ada, kita boleh pilih. Alright. So yang ini berapa lama efek tu, biasanya kita biar je lah default dia 100 milisecond. Right? Kalau tak nanti lama sangat pula kan. Betul. Yes. Okay, so kalau kita, dan kemudiannya kalau kita buat macam ni, kalau kita tak letak satu lagi ni, destroy sprite, destroy projectile ni, maksud dia peluru kita ni kuat lah, memang tembus berapa banyak saja tengok tembus semua kan. So kalau apa ni, secara logiknya kita nak dia satu je lah kan. So selain pada tu, kita nak letakkan ni destroy sprite, destroy lah misalnya sekali, right? So bila kita dah berjaya tembak, kita juga nak tambahkan skor kita, right? So dekat skor ni kita cari dekat info lah, right? Set score, kan. Selalunya kadang-kadang ada orang dia nak tipu sikit, dia set skor ni tiba-tiba 100 kan, dia high score lah tiba-tiba. Tembak je 100. Sekali tembak dah 100 kan. Ini nanti kita boleh buat design kalau virus biasa kita tembak dapat 1, okey. Tapi kalau katakanlah kita ada 1000 virus, kita tembak mungkin dapat 50. So kita boleh buat banyak enemy, dan setiap enemy tu dia punya point dia berbeza-beza. Kan? Betul kan? Yes. Okay, tapi sebagai basic kita letak cuma ada satu jenis enemy dan dia punya markah pun sama saja semua. Okay? So sekarang ni kita tengok spesies kita dia boleh langgar je COVID. So apa akan jadi? Kan, apa akan jadi bila virus ni langgar dengan spesies kita? Right. So again kita cari dekat sprites, dekat overlay bawah ni, overlap. Okay. Right. Dan kita cari destroy juga. Lepas tu kita setkan apabila sprite ni kita player overlaps with enemy, right? And then kita akan destroy
first kali kita kena destroy lah apa tu sprite tu dulu kan. Sama macam ni tadi, destroy ada sprite dengan fire juga. Tapi apa perubahan yang kita buat is kita tolaklah nyawa kita satu kat bawah ni. Oh, dah kurang lah. Okay, so change life pun sama juga. Kita cari kat sini, ni ada score, kat sini ada life. Ada life Life ni yang ni satulah. Alright. Okay, so kalau kita buat food tadi, kalau kita buat food, so change life +1 kalau ada nyawa lah kan. Kalau nak buat ada karakter ada nyawa ke, makan burger ke kan. Nyawa banyak sikit kan. Makan burger dapat nyawa satu kan. Okay. Alright. Okay, tu. So far rasanya macam lebih dah siap kan? Oh, okay. So basic dia dah siap lah. Basic dia Okay. So you can just straight away after this pergi atas ni, dia akan share. Dekat bawah sini ada kita, kalau kita nak savekan dia kan, dia ke dalam laptop bila kita save save ni dia akan unik dia arcade ni dia save dalam format gambar, tapi bila kita boleh import balik nanti dekat sini kalau kita perasan mana kita boleh import, ada import sini, so kita import saja gambar tu, nanti adalah kita punya game tadi dia siap kod macam ni. Right. Okay, so kalau ada peranti, kalau ada peranti ada few lah yang kita boleh downloadkan dia macam yang microbit tadi kan, tapi microbit tak boleh. Ada peranti apa dia? Meowbit Meowbit. Cuba tengok sini, kalau tak salah cuba you pergi dekat setting atas tu. Choose hardware, sorry. Yes. Kita ada hardware. Ini adalah hardware yang mana bila kita dah siap programming kita boleh downloadkan ke dalam kita punya konsol atau hardware. Okay, beberapa hardware yang ada dijual adalah Meowbit. Ada yang Tinkergen Game Go tu pun boleh beli juga. Dan ada banyak lagi yang boleh dapat. Yang boleh diperolehi daripada internet lah, boleh beli daripada internet untuk kita boleh ada satu konsol yang khas untuk bermain. Tapi paling popular sebenarnya orang main dekat phone je sebenarnya. Dekat phone je paling senang. Paling senang sebab kita boleh share dia punya link and then immediately dah boleh main dah. Itu yang best. Kan? So rasanya kita dah almost on the dot juga kita punya program. Tapi cuba kita kupaskan balik daripada atas ke bawah tadi. Apa yang kita dah buat, kita ulang sekali lagi. Teacher Arifin, programming kita yang ni daripada atas sampai bawah. Sekejap. So satu lagi tadi nak tambah tadi adalah tadi nampak kosong sangat kan? Kosong sangat kat belakang ni kan. So kita setkan satu forever. Macam background kan? Background lah sikit kan. So macam kita nak buat pada macam space kan. So kita setkan kan. So ada yang ini kita setkan dia sebagai ghost. Maksudnya kita kalau kita langgar ni tak jadi apa-apa lah. Kan? Itu salah satu daripada elemen yang biasanya ada dalam game sebab bukan setakat kita ada objek atau kita panggil sprite ataupun kita punya karakter, bukan setakat ada enemy, bukan setakat ada projectile ataupun peluru, bukan setakat ada life ataupun score, tapi sebenarnya yang penting juga adalah dia punya background. Background tu pun salah satu yang penting jugalah untuk membuatkan game kita tu lagi menarik. Kita boleh letak background, ada gambar, mungkin gambar pemandangan, ada gambar, ada yang kalau yang buat game katakanlah macam lompat-lompat tu biasanya gambar pemandangan lah. Mungkin dia lompat bukit ke, dia menyeberangi sungai ke, ada bangunan ke kan. Tu dekat dia punya background tu kita boleh buat supaya dia nampak lagi cantik. Yes. So selalunya kita biasa dengar perkataan STEM kan. So kadang-kadang ada STEAM which is science, technology, engineering dengan maths kan. Ataupun kalau dekat sini kita boleh apply juga arts which is tadilah kita buat kita punya karakter kan. So kalau dekat science dengan teknologi ni mungkin kita gunakan web page dan juga buat coding, right? Matematik tadi obviously untuk koordinat, untuk tambah nyawa, plus nyawa tadi kan. And then kalau kita tengok sini ada chances dengan ada velocity, ada random. Sebenarnya
pengaturcaraan guna MacCode Arcade ni dia agak unik sebab dia banyak elemen mathematics, engineering semua kan. Teacher Arifin betul lah. Engineering, physics, acceleration, velocity, position, random, coordinates, lepas tu kita ada chance kan. Kita ada macam-macam lah, tengok nama-nama tu dah banyak dan yang boleh menggambarkan ini adalah salah satu cara, satu elemen matematik yang ada dekat dalam MacCode Arcade kita ni. So tak rugi secara sebenarnya. tak langsung lah, tak langsung kita belajar lah kan. Tak adalah kita just belajar guna buku je kan. So it's something different, especially sekarang-sekarang ni boring duduk rumah kan. So you just want to try something different. I think this is one of the best thing lah you can try. Betul tanpa kita keluarkan modal yang banyak especially kan kalau nak beli robot tu it's good that nak beli robot ke nak beli peranti-peranti lain it's good tapi untuk permulaan that kita boleh start from apa yang kita ada dekat rumah lah, especially saya rasa semua parent abang ke kakak ada handphone so sekali kata bolehlah cuba minta kebenaran orang tua nak pakai handphone sekejap saya nak buat programming sikit kan. Kalau dia tak bagi tak tahulah kan. Mungkin ada benda lain tapi kalau tak macam tu mesti dia bagi punya. Yes, because you buat programming and then you can say we share. Tengok I already did this kan. This is my programming code kan. And then as actually promote untuk family bonding lah. Maksudnya nanti bila kita bagi game ni kat abang, pasal abang kata sebenarnya boleh baiki ni sini kan. So actually it's something that you can discuss together kan. Okay, ada soalan? Yes. Boleh. What is the function of 5 and chance to them? 5% chance. Okay, the block after forever. Okay, so kalau kita keluarkan ni, right? Kita tengok. Banyak keluar. Terlalu banyak. So it's just we just put some chance lah dekat sini. Chance tu untuk kebarangkalian macam contohnya hujan. Hujan kalau 100% turun, dia akan turun semua sekali kan. Tapi kalau hujan tu 5% ke 10%, dia tulis, dia akan keluar hujan rintik-rintik lah. Dengan bahasa simple lah. Dengan bahasa simple. Okay. So I think kita juga boleh buat menggunakan game dan every game update ni pun boleh pakai. So that's what I said tadi. It's just apa ni? Dia ada macam-macam cara lah. Yes. Dia punya background. Kalau macam ni pun boleh buat juga. So sama dia lah. Okay, kita belajar STEM ke ataupun kita buat something dia ada certain things, dia punya result dia sama tapi cara nak buat tu mungkin berbeza. Kan? Betul tak? Stephen kan? Yes. Dalam programming memang macam tu. Kadang-kadang objektif dia kalau kita tengok kita bagi challenge dekat anak-anak ke dekat siapa-siapa kita nak objektif macam tu tapi tak semestinya ada satu cara saja kita nak capai objektif tu. Dia ada bermacam-macam cara terpulang kepada kesesuaian dan kesesuaian dan cara masing-masing dia bergantung. Semua cara betul untuk mencapai objektif kita. Okey? So tadi saya kalau kita gunakan kalau nampak di sini screen width dengan screen height. Kalau tadi kita gunakan 160 dengan 120 kan. Tapi kalau dekat ini kalau kita tengok warna dia sama dengan scene. So nanti kita carilah screen width dengan screen height. Tapi nanti tak belajarlah pula koordinat kan. So tadi saya tunjuklah koordinat. Tapi sebenarnya ada je shortcut dia. Kita gunakan screen width ni. So this is terus kita akan setkan dia 160. Yes. Dia punya X dia 160 lah. Y dia adalah 120. Okay. Sama ada kita boleh letak 120 ataupun 120, 160, 120 ataupun kita terus tulis pada screen width. Okay, so sekali lagi kita kupas daripada atas sampai bawah. Boleh tak? Boleh. Okay, jom. Kita tengok apa yang kita dah buat tadi. Right. So siapa yang tadi dah scan QR code tadi,
The whole programming datang dengan ada splash screen lah dekat sini. Splash tu macam kita punya muka hadapan lah, muka hadapan game kita tu, kan? So dekat sini saya letak splash screen untuk untuk sesi kali ni, right? Lepas tu kita akan selalunya game takkan terus dah start kan, so mestilah kena ada make the player ready kan. Dia ada cerita lah, game apa ni kan? Cerita lah, kan? So kita cari splash, splash ni again color purple, so kita cari je splash kat sini. Ni ada splash, kan prompt. Jom Arifin, kita go cepat-cepat sebab kita ada 5 minit lagi ni. Kita nak serahkan kepada moderator kita. Dekat sini. Lepas tu dekat bawah ni kita set karakter kita. Lepas tu macam mana karakter tu nak bergerak, kelajuan kita boleh setkan dia nak laju ke nak perlahan. Lepas tu kita kena setkan dia di dalam screen lah. Right? And then berapa nyawa yang kita nak setkan karakter kita. Okay? So lepas tu apa akan jadi bila selalunya kita selain pada bergerak, kita nak tembak-tembak kan, butang A dengan B kan. Kita buat kat sini, butang A kita tembak projectile macam ni. Kita juga boleh juga duplicate. Oh tadi ada duplicate tak ajar pula Okay, tak apa tu shortcut shortcut lah. Shortcut kita nak cepat buat programming kita boleh duplicate block tu untuk digunakan dalam yang lain Alright. So dekat sini kita butang A, apa terjadi bila kita tekan butang A, dan juga kita setkan enemy kita setiap setengah saat kita generate satu enemy lah. Alright. Okay, so kita buang benda tak perlu-perlu ni. Okay. Right. Dan kemudian kita akan setkan event lah. Kalau dekat sini ada dua jenis event. Apa terjadi bila missile tu kena dengan enemy, dan juga apa terjadi bila enemy kena dengan karakter kita. Right. Okay. Alright. So yang lain semua optional lah. Scan the QR code. Siapa yang tak scan lagi, tak sempat tadi nak scan. Saya letakkan kembali. Kita boleh balik kepada kita punya presentation. Okay, kita dah almost dah nak habis lah kita punya rancangan pada hari ini. Okay. Ada attendance Ada rasanya. Ada. Saya serahkan balik kepada Fairuz, boleh tak? Boleh. Thank you so much Encik Ardian, Encik Arifin for the sharing session. InsyaAllah banyak yang adik-adik kita belajar hari ini. Dan sekarang ada soalan daripada Mikael. Sekarang dah boleh ajar download. Rasanya yang you boleh scan QR code daripada Project Mika yang ada tertera dekat screen sekarang, sebab situ ada presentation slides dan juga the sample kan, Digital Heroes. Yes, betul. So adik Mikael boleh scan dan you boleh download. Dan dan thank you so much sekali lagi kepada semua yang hadir hari ni. Kita tadi nampak about 150 over participants. So insyaAllah untuk adik-adik dan guru-guru daripada MOE, recording ini akan kita kongsikan di dalam Delima portal, right? Especially for teachers lah di ruang ilmu. And I think that's all from myself. Thank you so much. Terima kasih sekali lagi kepada Project Mika. Okay, terima kasih semua. So, selamat pagi. Sehingga berjumpa lagi. Bye. Bye. Bye.